Ya kan info muzik terkini rasa sayang ya. Kalau cerita pasal rasa sayang ni memanglah ingatkan sayang juga kat level tertinggi kan Cik Rosy dengan Cik Rahid kan. Betul. Betul kan. Jadi kita nak berbalik pada perbincangan kita lah. Jadi saya faham jugalah anda berdua ni memang grad dulu tahun 85. Lepas tu mula dah terfikir nak kerja kat mana, nak masuk bidang ni ke, nak masuk bidang apa ke kan. Jadi tak boleh kalau anda berdua kongsikan macam mana dulu mula nak cari career lah sendiri kan. Pilihan waktu tu banyak ke ataupun limited nak bekerja tu. Nak mula pada siapa ni? RJ. Tadi dah pasti ingat dia kan mula-mula kan? Saya Dia bola 2 kali. Bola 2 kali Berapa kan? dia memang ya. RJ dululah kan? Tahun yang kita grad tu tahun 85 hujung lah. So rehat sekejap lah kan, balik kampung dan rehat sebagainya. Dan lepas tu mula kita fikir pasal kerja kan. Of course apa yang kita belajar tu become kita punya ilmu dan reference apa kita nak buat. Saya di bidang advertising, selalunya akan fikir tentang advertising first. Dan kedua, dalam advertising tu kita tahu advertising is sebahagian atau part of the total marketing punya scope kan. Dan kita tengok marketing dan tengok probably sales. So 3 benda ni adalah benda yang utama yang kita tengok dulu. Dan kat situ kita cari peluang ke mana ya. Because macam Fiza kata tadi, kita memang limited, industri limited so dekat situ time is back juga. I think it was the first economic punya downturn. We started kerja yang gaji definitely less than 7,800 ya. Whereby budak sekarang engineer boleh dapat 2,500 sekarang ya, dengan itu pun masih lagi banyak memilih. Kita itu memang but the cost of living definitely rendah lah. So kita start dengan tu dulu. Dan start dengan tu kita akan, that's the first choice yang kita pilih Dan untuk saya, tapi untuk orang lain pun banyak choice, tak ada choice dan separuh pergi ke bidang yang lain daripada apa yang dipelajari di level 13 ni. Ada jadi cikgu, ada jadi macam-macam tukar-tukar apa tu bidang profession. Tapi kita kalau dah bina kita punya jati diri di sini, kita punya ilmu di sini kita gunakan sebagai asas kepada apa kita nak buat. So kita saya sendiri started dengan advertising for a few years, but industry the time tak bagus. Berhenti kerja dan cari buat freelance beberapa bulan dan masuk dalam filem. Rasanya tak sesuai because time waktu tak sesuai tak sama. Jadi saya rasa susah dan banyak kepada syarikat filem masa tu dia bagi on and off basis saja, contractual, so tak stable. So after 3 years I start to do marketing dengan product development. Bila kita start dengan product development tu, apa yang kita ada dalam advertising dan marketing tu become satu benda yang berguna. Couple dengan sosiologi yang kita belajar, psikologi yang kita belajar, and drama pun bagus sebab kita bina kita punya sendiri macam mana nak approach orang, macam mana nak kawal situasi. Dan public speaking tu is part of the build up of the total ni lah, berdepan dengan orang kita berdepan. Jadi aplikasikan apa yang masih belajar tu untuk bidang pekerjaan. Dan kita buat product development. Bila product development kita buat, it involve lot of things which is from start pada design tu sendiri sampai ke finish product. Dan dalam situ kita masukkan elemen-elemen marketing, elemen-elemen advertising, nak jual balik tu, nak bagi jenama dan sebagainya. So dekat tu kita belajar tentang macam mana produk tu pula dibuat, proses dia. Dan proses dia tu berkenaan dengan engineering. Kita ni tak belajar engineering tak ada di Mescom. Nasib baik background masa sekolah tu dari science stream adalah sikit fizik dan tu menolong dalam membentuk satu pemikiran macam mana design tu nak jadikan transform to engineering tu menjadikan satu
proses dalam pembuatan manufacturing. Dan entirely different apa yang kita belajar selama 3 tahun setengah. Kita 3 tahun setengah mendapatkan general degree tu. It was totally transform. Dan banyak rakan-rakan tak terfikir langsung. Dan kawan-kawan rakan-rakan, macam mana you boleh buat manufacturing? Tertanya-tanya juga lah macam mana kan. So tapi Kalau manufacture tayar tak boleh juga. Bukan. Tapi manufacturing lain. So dah kat situ, yalah, it's bila kita buat marketing, kita belajar tentang produk kan. Bila produk tu kita tengok proses, design dia, engineering dia. Kadang-kadang orang tanya saya, you ni engineer ke tak? Tak. Tapi kita kena continuously belajar. Develop ourselves in every aspect of Maknanya kan usia tu tak mengenal lah. Kalau kita nak ada semangat nak belajar tu, kita kena tambahkan lagi ilmu pengetahuan tu kan. Walaupun dah usia dah lanjut ke apa kan. Kita sekarang dah berapa? Belum lagi. Belum lagi. Tak nak bagi tahu kan. Dah boleh figure out dah tu. Kita 53 this year. Ya, 53 this year. Tapi age doesn't matter sebenarnya kan. Ya. So, dia adalah angka kan. Jadi selagi kita boleh menambahkan lagi apa yang patut kita rasa kekurangan daripada diri kita tu, tambah lagi kan. Dan untuk graduan yang masih pelajar, adik-adik boleh panggil kita uncle sebenarnya. Uncle. Saya kalau dia student ni nak panggil uncle pun boleh. Tidak ada masalah. Orang yang bawah 25 ke bawah tu boleh panggil uncle lah. Tapi kalau 25 ke atas tu Ditegak. Ya. Kita nak bagi apa tu? RJ Arwah lah. Jadi itulah yang pengalaman berdasarkan pengalaman Cik Rosli sendiri. Ya, betul. Jadi itu pengalaman Cik Rosli. Dahsyat pula macam mana? Saya datang ni dengan satu misi, iaitu saya ingin cakap tentang kewartawanan dan nak menyeru pada anak-anak muda supaya jangan ada kebimbangan dan keraguan berkenaan mengenai nak melanjutkan pelajaran dalam kewartawanan. Saya ingin menceritakan beberapa kisah pengalaman yang saya lalui sendiri. Di sekitar tahun 2007 tu saya diminta untuk beri satu kursus penulisan kepada sekumpulan saintis. Diorang ni bergelar kebanyakannya doktorat dalam bidang-bidang sains yang sangat mengelirukan bagi kita. Tapi diorang ada satu fundamental weakness or flaw in their scheme of things. They were unable to write in clear, neat sentences. So they found at that time writing to be formidable. So I asked them, why you fear writing so much? Do you think that the clashing of improbable words will cause an explosion? Hardly. You love words. Never ever listen to anyone telling you that you need so-called flair to write. There's no such thing as a flair. Writing is about neat thinking. If you think in neat sentences, you will be able to construct nice sentences that would flow to the next paragraph and would collectively make beautiful reading. I would like to advise students, young students, to go for journalism as a starter course because it will teach you discipline in thinking. Number two, it will groom you to be guys who think based on facts. Facts are going to govern, decide, shape your career because people will look at you as someone who is organized thinker, who's not going to be frivolous. You are going to be sensible in your articulation of issues and ideas. Number one, I spoke about need, clarity of thought. Number two, devotion to facts. Number three, your self-esteem, confidence. You are always going to be confident because you are going to talk to prime ministers, you are going to interview
criminals, you are going to be in all sort of setting. It change you. It change you in a lot of different ways. So macam kata tadi, 3 perkara tu saya tak nak bagi panjang-panjang lebar sangat sebab apa, ini bukan satu kelas. Tapi it is the best, the most promising, the most suitable starter job. Katakanlah sekarang ni berbagai persepsi orang lemparkan dan ilhamkan berkenaan dengan kewartawanan, tetapi kalau you masuk alam kewartawanan, you start sebagai wartawan contohnya, you dapat melengkapkan diri you dalam berbagai aspek dan keyakinan dalam masa yang paling singkat. So kalau kata, saya pun tak nak cerita apa yang saya dah alami dan lalui, pengalaman-pengalaman yang saya lalui, tapi sekadar teaser. Saya pernah terlibat dalam merangkakan ucapan belanjawan, for instance. Sebab disebabkan oleh disiplin yang you lalui itu, you akan diberi kepercayaan untuk buat perkara yang sebelumnya you tak pernah terfikir. Saya juga pernah terlibat dalam perbincangan mengenai polisi, sebab asasnya tadi ialah disiplin. Dan contohnya tadi you bila you masuk dalam bidang ni, peraturan paling besar sekali ialah time wasting. Time wasting kalau dalam perlawanan-perlawanan bola sepak yang penting, di mana dia dekat towards the end, kalau time wasting ni is a bookable offence. Dan time wasting ni tim-tim yang tertentu yang moralnya, akhlaknya kurang. Macam Liverpool tak pernah ada masalah time wasting ni. Tim-tim yang lain-lain yang akhlak dia kurang sikit, dia akan ada kena time wasting. Begitu juga time wasting dalam kehidupan kita sebagai seorang wartawan. Tak ada time wasting. It's an offence. You duduk kat mana, you mesti kena baca. You baca apa saja benda yang 1 minit pun you tak boleh waste you punya time. You kena baca. Lepas tu you kena rehearse, fikir benda-benda yang memanfaatkan diri dan masyarakat. Jadi kita jangan panjang juga penerangan tadi. Tak apa, panjang tak apa. Unless kita nak tidur kan. Ya, tidur senang tidur sebab you dah the whole day you fikir benda-benda macam-macam, you dah senang tidur. Mana kena rehat jugalah kan, otak kena rehat juga. Otak kena rehat, tapi you senang tidur, tak ada masalah sebab kan. Tak ada masalah. Jadi yang penting kita jangan membuang masa langsung. Itu bookable offence. Lepas tu kita biasa dengar masa itu emas. Ya. Kan, Ada surah yang menjelaskan peranan masa dalam kehidupan. Pengusaha masa yang betul lah kan. Okey, lepas ni kita nak bercakap lagi dengan mereka berdua ni. Banyak sebenarnya nak cerita kan, Cik Rashid kan? Betul. 1 jam tu. Ya, dah. Kita tengok time ni. Dia pun kita nak dengarkan dulu lagu daripada Yuna, lagunya Rescue. Terus bersama kami hanya di UFM Info Music Terkini. UFM Info Music Terkini. Jadi sementara lagu tadi dah diputarkan, seronok juga saya berborak-borak mereka ni kan. Itulah sebenarnya 30 tahun kan dah bekerja ya, Cik Rashid kan. Ni boleh panggil double R ni. Double R? Double R kan? Saya RY, dia RJ. RJ kan? Okey, jadi kita nak balik pada tadilah cerita, punya dah cerita 30 tahun bekerja lah. Bukan satu memang angka masa yang senang-senang juga lah. Mungkin juga Cik Rashid nak cerita dulu, 30 tahun kerja kan? Ada semasa bekerja ada pengalaman yang tak dapat dilupakan dulu, kita nak kongsikan bersama pendengar kita. Ambil iktibar daripada pengalaman saya. Okey. Saya dalam sekitar Disember 1996 ditugaskan ke Bosnia. Masa tu saya base di London, NST, New Straits Times. Memang ada office di London ketika tu. Kita pergi 9-10 bulan, so semua orang, ramai orang dapat merasai pengalaman tu. Masa tu saya ditugaskan pergi ke Bosnia. Dia perang baru selesai, baru saja berhenti menembak, tapi dia punya masalah masih besar, destruction, teruk dan possibility of
trigger for another round of war was always there and ever present. So saya pergi daripada penerbangan London ke Croatia dulu satu malam tu. Saya sampai di Zagreb. Zagreb ni ibu negeri Croatia. Croatia dia ada tim bola dia masuk World Cup dapat nombor 4 pun biasa. Sebab dia it's a rather developed country. Tapi saya nak ambil connecting flight to Split. Split ni bandar peranginan tepi laut yang cantik. Dia di Croatia juga. Tapi airport dia tutup pukul 12. Ya, saya kata ni dalam hati kata airport Alor Star pun tak tutup pukul 12. Saya fikir airport dia tutup pukul 11. So esok dia connecting flight pukul 6 macam tu, saya kena I had to go look for lodging. Kita pun tak tahu negeri tu safe atau sebagainya. Kita tak tidur lah malam tu. Lepas tu saya pergi Split dan banyak kawasan-kawasan di mana kita ada peacekeepers lah. Itu fine, that was masa tu belum masuk winter apa, salji dia belum ada lagi, so pemandangan dia just brilliant lah. Tapi daripada Split nak ke Sarajevo, sebab saya ada appointment nak jumpa dengan duta kita pada masa tu, so saya daripada Split ke Sarajevo ambil masa perjalanan 14 jam. Masa 14 jam tu saya berbual dengan satu orang priest, Roman Catholic priest, nak balik merayakan hari Natal di Croatia. Dia belajar di Vatican City. He managed a smattering of English. I think, I mean, they Europeans normally would manage several languages. We had a decent conversation, and I asked him, please let me know once we are in Sarajevo, because this is all alien territory for me. Masa tu salji dah penuh semua dah tempat tu. Sejuk. In a matter of 10 days yang saya masuk tu, dah keadaan dah, the backdrop dah berubah dah, terrain dah berubah dah. Lepas tu bila saya tengok satu tempat tu dah macam city. Saya kata this must be Sarajevo. So I cakap kat polis ni, is this Sarajevo? Yes, dia kata. Saya pun turun di terminal bas yang saya fikir Sarajevo. Rupa-rupanya nowhere near Sarajevo. Tempat tu nama Zenica. Dan kita sepanjang perjalanan tu kita ada macam-macam roadblock tau. Kadang Serbian military people, sometimes militia sana sini. Dia ada macam-macam roadblock yang nak tengok kita punya pasport apa semua, sebab dia ada a distrust of Malaysian. Serbians got to know somehow that we were aiding the Bosnian army in terms of funding, some military assistance. I cannot go into details. Masa tu so kita bila tiap-tiap kali kita punya pasport di tu dia ada mencorak kat bawah. Dia kata ni apa. So saya the only Melayu in the bus. So saya pun gentar lah juga lah. Sebab dia orang ni beli besar tu. Kalau kita main bola memang susah nak ambil dia. Lepas tu bila sampai kat Zenica tu saya turun, saya tak tahu is this a Serbian town? Is this a Serbian town out to murder any Muslims inside, especially Malaysian? Lepas tu saya pergi lah dekat bus station tu, saya tengok naturally kita insting kita pergi kat gadis lah. Saya pergi kat dua orang gadis dan nak tanya dia, is this Sarajevo? Dia orang tak tahu cakap Melayu, tak tahu cakap English. Lepas tu ada satu, a man came running to me. And held my hand. I cakap, oh ni Apa? dia kata, where are you going? What's your destination? Cakap, I'm trying to get to Sarajevo. This is not Sarajevo. That is 80 miles away. This is Zenica. Dia cakap, alamak, mati lah kau kan ni. But then, lepas tu dia bawa pergi kat satu taxi driver. Taxi driver tu muka punya tahu, muka tahu. Ganas lah. Panas, muka panas. Lepas tu kata, dia nak bawa aku pergi mana. Lepas tu masuk tu dia kata, dia tak boleh cakap Melayu, tak, saya pun tak boleh cakap ni. Lepas tu kita nak haggle over tambang lah. So dia tulis 100 marks dalam kertas, 100 marks. So, dia pakai Jerman tau. Masa tu pun modal euro. I kata I cross
atau 80. So macam tu lah, kita cross lama-lama kita dapat 80 actually. Lepas tu perjalanan tu kereta dah tak ada, 80 batu. Jalan dia ais saja. Kan? Ais dia bahaya tau. Dia gelap, dia tak nampak apa tau. Tak nampak. Dan you belum tahu dia ni Nak bawa ke mana? Sebian nak bawa ke mana. Okay, lepas tinggal dia. lepas tu lalas dia hantar saya ke hotel di mana tempat tinggal apa kita punya duta. Hotel tu pun baru kena bom aja. Kena tingkap tu letak gitu-gitu dengan ni aja sebab dalam sejuk tu. Lepas tu saya masuk dalam tu ada saya bau satu yang I grew up with. Mi goreng. Oh, Saya bau mi goreng. Duta tu Datuk Rastam, I think he's now a Tan Sri, dia dah retire. Dia tengah goreng mi. Dia orang Penang. Dia tahu, weh, makan mi. So I knew that I was in good hands. And he told me that Zenica is a Muslim stronghold. oh, then Yeah, in central Bosnia. Baiklah kan. Itulah bila bahasa ni problem lah. Kita tak berapa banyak bahasa kita boleh belajar tak? Ya. Jadi itu memang pengalaman memang sampai sekarang teringat lagi bau mi tu mesti. Bau mi Bau lah. mi kan? So ya, dalam dia punya scenery tukar, bahasa kita tukar, kita punya emotion ya. Tapi tu seorang pula lagi. Seorang. Lagi lah kan macam-macam fikir kan. Ya. Kan. So, Jadi itulah pengalaman Cik Rashid yang memang sekarang ni kalau kita rasa ulang-ulang banyak kali pun dah memang terhafal dalam fikiran ni. dah 30 kali cerita. 30 kali ya. Tambah yang ni 31 lah. Jadi Cik Rashid sendiri tu macam mana masa dah 30 tahun kan ke waktu ni macam ada pengalaman yang mungkin semasa dia tu berhadapkan dengan mereka yang pandang dah keluar tu ataupun saya faham Cik Rashid ni masih biasa berfikir positif sebenarnya. Jadi dia ceritakan. wah, dengar pada arwah cakap tentang Arwah yang nama baru kan. death threatening situation. Ya. First time, walaupun dah kenal dia dari tahun 82, this is first time dia dengar. Probably dia keep to himself banyak benda ni ya. Right time nak beritahu. So saya pula dari segi pengalaman untuk drive threatening tu tak ada. Because the situation selalunya dalam keadaan dalam bisnes keadaan death threatening tu tak ada lah tak ada. Tapi banyaknya tentang kita punya kadang-kadang pengalaman yang buruk tu macam kita about to lose business. Ada lose business pun cuma dekat tu losing business is macam is all the time lah. Kita bagi proposal 10 probably 2, 1 dapat. And untuk tu it's like normal. Cuma dari segi kita punya integrity yang kita banyak rasa frustrated lah. Macam mana orang look at us at that point of time. Kenapa kita fail dan sebagainya. Itu jadi satu pengalaman yang learning process learning process untuk kita. Untuk saya tu yalah macam Zah kata positif dan kita postmortem kat mana sebenarnya kegagalan tu berlaku. Jadi jangan kisah berubah kali. Yes, dan kita macam satu Tan Sri Nazmi one of the Proton punya MD dulu, the first MD Melayu kita punya MD di Proton pernah berkata, dia kata kalau kita fail sekali tak apa, kita akan belajar. Tapi kalau kita fail kali kedua benda yang sama, kita memang bodoh. Itu jadikan satu panduan untuk kita selepas satu benda yang berlaku, kita akan tengok apa sebabnya dan benda itu berlaku. Itu that's part of the small pengalaman yang kita untuk baiki diri dan kita always look forward to baiki diri dalam, bukan saja di dalam kerja, dalam pembentukan peribadi termasuk ialah kalau kita kata selalu kita pandu kepada
hadis dan Quran. Kita tengok kat situ. So satu kita punya panduan untuk kita melandaskan pada dia, jangan lari daripada apa yang telah diajarkan. Ini betul lah apa yang Cik Rosi tadi ceritakan. Kalau buat kesilapan sekali tu, kita kena hapus muka lah. Kan? Jangan ulang perkara yang sama. Dan Cik Rosi cakap ni, kalau ulang yang sama, bodoh lah orangnya. Ya, betul. Dan kita dalam proses ni kita tengok macam arwah kita tadi, di bosnya di London. Dia pergi dah satu dunia dah pergi. Saya pun almost like 3/4 of the world dah pergi. Kita berusaha dengan European, apa tu, macam-macam ASEAN, Jepun, Korea. Satu-satu setiap orang tu bangsa dan kaum tu dia ada trik dia sendiri. Yang mana kita seorang orang Melayu, apa puteraan dalam UiTM, patut ambil iktibar. Termasuk orang Arab sendiri, macam mana perangai dia sebagainya. What is the best trait of attitude, what is the trait of apa tu, culture yang kita iktibar yang baik. Kan. Jadi betul lah kan, pengalaman ni mengajar kita jauh berjalan mana menimba ilmunya. Okay, lepas ni kita nak sama lagi kepada dengan RJ dengan RY pun dah melekat dah sebab yang sama juga kan. Kita dengarkan dulu lagu daripada Mark Adam, lagunya Pencuri. Terus bersama kami hanya di UFM Info Muzik Terkini. UFM Info Muzik Terkini dah sampai ke penghujung lah. Jadi seronok kat saya berborak mereka yang orang senior dalam bidang yang diceburi masing-masing lah kan. Jadi kita nak tanya soalan pada Cik RY dengan RJ lah kan. Jadi dah tersebut, dah terlekat dah nak sebut nama ni kan. Jadi mungkin ada pesan ataupun pengharapan atau nasihat kepada mereka-mereka yang berminat untuk menambah pelajaran di UiTM ke ataupun MESCOM ke. Jadi kita mula daripada Cik Rashid dulu lah. Kita passing bola dekat Cik Rashid. Kan. Saya bagi saya sebagai contoh lah, sebab kita jatuh bangun kita dalam karier dan kejayaan ni sebenarnya tak ada hal apa-apa. Kita kekalkan sifat humility, ingin belajar, drive, bersahabat, tak judge, tak terlalu judgemental terhadap orang lain, dan juga menyesuaikan diri dalam berbagai setting. Confident kita ada juga. Confident dan maintain kita punya professional courage and character. Contohnya saya baru bersara daripada NST, di mana saya one of the editors kat sana. Jadi sekarang saya di luar, jadi perbezaan sangat ketara lah. Sebab dulu kita kita dalam management of the newspaper. Sekarang kita kena cari makan di luar, bermula balik daripada bawah lah. Kan? Bermula daripada bawah, dan kita kena berkenalan dengan entirely new audiences, new friends, new bosses. Tapi sebenarnya itu a great learning experience. Kalau itu saya cakap dengan rakan-rakan wartawan yang dah sampai ke usia 53, 54, saya kata ilmu kewartawanan ni apa lagi yang kita dapat belajar agak-agak kan. So it is time to go acquire new knowledge. Macam saya tahun ni saya jadikan tahun ni tahun saya nak belajar berkenaan power dengan energy sector. Mungkin next year saya berubah ke sektor lain, contohnya perumahan. Saya tengah line up apa saya nak belajar, apa saya nak master in dalam the rest of my career, my life. My career it has gotten to the midway stage, halfway stage. Kalau senangnya kita nak fikir career kita dah habis lah, kan? Senangnya nak kita dah jadi pension pun boleh juga fikir tu, tapi your self esteem will not allow you to simply retire. You have to keep going. Dan saya contohnya ada time-time macam mana saya tetap bangun pagi, pergi subuh dekat Masjid Bangsa, lepas tu pergi tu, sebab saya tak nak saya punya rutin jadi rutin orang pencen. Itu anak muda yang dengar pandangan ni agak-agak boleh relate lah rasanya. Kalau orang yang tua pun
Boleh read. Masih cergas. Itu perkataan yang saya guna hari-hari. Sampai tempat yang baru saya pergi sekarang ni pun dia orang pernah gunakan perkataan tu, cergas. Cerdas. Jadi usia tu kita tak payah ingatkan sangat lah kan. Usia memanglah tarikh nak ikutkan memang kan. detik nak masuk kubur. Makin dekat lah. You kena hafal al-mulk dan apa semua. You kena pandai-pandai lah. Itu you kena pandai. Itu kena lah. Itu nak itu nak ada kejayaan akhirat. Kejayaan tu pun lagi penting lah kan. Okey lah. Ajil lah pula. Jadi Cik Rosie tak macam mana? Pada saya dalam proses kita membesar daripada kecil kita sekolah tadika, lepas tadika sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah menengah atas, probably A level ataupun form 6 dan ataupun straight kepada diploma meritokrasi. Dekat situ tiap-tiap peringkat tu kita cedok satu pengalaman, satu pengetahuan dan ilmu. Dalam pada tu tak semua orang akan dapat catch up dengan setara. Ada yang cepat, ada yang ke belakang. Ada yang berjaya, ada yang kurang berjaya. Tetapi di situ peringkat di mana selepas pada tingkatan 5 dan sebagainya, that's where you start your career build up sebenarnya. Sebelum tu saya tak banyak career build up lah. Walaupun mak ibu bapa sekarang ni dan dulu juga banyak menentukan tanya anak apa nak jadi, doktor dan sebagainya. Saya sendiri bila orang tanya di sekolah saya apa nak jadi, pilot. Saya nak jadi pilot. Tapi saya dapat offer untuk jadi pilot lah masa lepas form 6. Tapi saya tak pergi. Saya kata saya nak ubah rasanya. Saya suka tengok benda laju. Pilot fighter. Kita tengok TV dan sebagainya. It's very challenging. It's a fast thing. You have to make fast decisions. Turn around dia very quick. So probably that's where I started saya punya thinking, career dan dalam bisnes ni. Dan untuk tu kita tengok lepas. Jadi untuk generasi sekarang ni kena ada satu target lah. Tapi target tu tak semestinya akan tercapai. Tapi pembentukan tu dah ada. Dan di masa katakan masuk di UiTM, Masscom Bersih ataupun particularly kat situ pun kita masih lagi boleh branch out untuk apa career sebenarnya. Kalau tengok pada rakan-rakan saya, ada yang ambil journalism tapi dia buat kerja lain. Ada yang ambil advertising buat kerja lain, broadcasting buat kerja lain. So dekat situ opportunity untuk belajar mesti diambil. And it's never ending process. Macam Rasulullah pun berkata, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri China. Dan ilmu yang bermanfaat tu pada saya yang kita dah tahu sekarang ni, seorang tu yang akan meninggalkan alam ni, dia ada 3 yang benda yang dia bawa. Satu, ilmu yang bermanfaat yang dia ajar kepada orang lain dan dia boleh digunakan amalan kita dan juga kita punya anak yang kita tinggal lah. So dekat situ kita tengok ilmu tu penting. Dan pembentukan ilmu tu akan membuat seorang tu berfikiran macam mana corak berfikiran dia, sama positif, negatif dan sebagainya. Ada ilmu tapi kadang pemikiran dia negatif. Situ nak kena betulkan minda dia. Termasuk juga generasi sekarang must be positive thinking is all the way through. Highly motivated. Macam satu saat saya boleh masukkan. Sila. Macam saya duduk kat sini, saya dengar sahabat saya RJ Taya cakap tu, saya pun tengah menimba ilmu daripada sahabat. Contoh dia kata tadi, high speed situation will compare or force you to make lightning decision. Itu turnaround time. Super fast turnaround time. So I learned something there. Kita main bola pun, masih main bola, main futsal tiap-tiap Selasa.
kita buat decision untuk score tak score kan. Sama je. Ya. So, fast pace. fast pace. Sebab kita punya opponent all the time is 23 ke bawah. Sekarang dah ada 23, 24, 25. Kita punya opponent. Dan dia orang selama 8 tahun kita main, kita tak pernah kalah setiap minggu. Wow. Betul. Seri ada. Seri je lah. Seri dah betul dah. Kita ada satu piala kan yang kita dah simpan selama. Okey, jadi itulah kan kita dah berkongsikan pengalaman dengan mereka berdua, Cik Rosli Jamaludin dan juga Cik Abdul Rashid Yusof lah, RJ dengan RY kan. Jadi terima kasihlah kepada anda dah memang sejam tak cukup kan. Cukup lah tu ya. Dan macam-macam kita belajar daripada cerita-cerita yang dikongsikan kepada anda berdua. Jadi kita nak dengar juga Cik Rosli nak nyanyi lagu ni kan? Bukan Tak, saya dengan arwah tadi dah fikir-fikir dan kita sepakat kita punya Jamal Abdillah lah nyanyi. Jamal Abdillah nyanyi Dia sebaya dengan kita 4 tahun tu. 4 tahun tu lah sebaya kan. Okey, jadi terima kasih kepada anda berdua. Jom kita dengarkan lagu daripada Jamal Abdillah Azura. Jadi terus bersama kami hanya di UFM Info, muzik terkini. Betul kita pilih. Betul kan? Ya.